Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk minggu ini kita akan sambung topik seterusnya iaitu darab pecahan. Jadi, Ustazah hari ini tunjuk ada beberapa bentuk soalan lah yang berkaitan dengan darab dalam pecahan. Okey, yang pertama sekali ada dua soalan. Okey, ini melibatkan darab antara pecahan biasa dan pecahan nombor bercampur. Okey, apa yang antum kena buat bila nampak soalan begini adalah antum perlu menjadikan pecahan nombor bercampur ini menjadi pecahan tidak wajar. Kita dah belajar kan macam mana nak jadikan pecahan tidak wajar? 3 darab dengan bawah tambah dengan atas. Jadi dia akan jadi 2/5 darab 3 darab 2, 6 tambah 1, 7 7/2. Okey. Ada kalau antum biasa buat, antum terus darabkan kan. 2 darab 7 14, 5 darab dengan 2 10. 14/10. 14/10 bukan jawapan yang terakhir kerana masih boleh dikecilkan lagi. Jadi 14 dan 10 ada di dalam sifir berapa? Ya, betul. Sifir 2. 14 bahagi dengan 2, 10 bahagi 2 dapatlah 7/5. Dan 7/5 juga bukan jawapan yang terakhir kerana kita perlu tukar kepada pecahan yang wajar. Ingat, bila jawapan terakhir mesti dalam bentuk pecahan wajar. Jadi 7 bahagi 5. 5 darab 1 5. Tolak di 1 2/5. 1 2/5. Ustazah nak tunjuk lagi satu cara antum belajar potong. Okey, potong ni tahun lepas Ustazah ajar, tahun 6 ramai yang tak tahu konsep potong di dalam pecahan. Bila Ustazah ajar, Ustazah kena ulang daripada mula. Okey, macam mana nak potong? Okey, Ustazah tunjuk tahun 5 ni Ustazah tunjuk. Jadi nanti bila guru darjah 6 ajar antum, lebih mudahlah antum nak gunakan. Okey, 2/5 ni darab 7/2. Okey, macam mana nak potong? Dia ada cara-cara dia. Potong mestilah satu nombor di atas dan satu nombor di bawah. Okey, kita tengok 2/5 dulu. 2/5 boleh tak potong? Maksudnya ada tak sifir dalam sifir dalam sifir 2 ni ada 5 ke tidak? Tak ada kan? Jadi dia tak boleh potong. Sama ni juga dalam sifir 2 ada 7 tak? Ada tak 2 darab berapa 7? Tak ada kan? Jadi tak boleh potong. Jadi antara diri sendiri, atas dan bawah tidak boleh potong. Tapi ada lagi satu cara kita silangkan dia. Kita tengok silang. Okey, atas dan bawah silang. 2 dengan 2 boleh potong tak? Boleh. Sifir 2 bahagi 2 1. 2 bahagi 2 1. 5 dengan 7 boleh potong tak? Tak boleh. Jadi 1 darab 7 7. 5 darab 1 5. Sama juga macam tadi, dia akan jadi 1 2/5. Okey. Jadi mana yang lagi mudah dalam kerja? Yang ini adalah lebih mudah kalau antum faham konsep potong. Tapi kena tunjukkanlah lepas potong tu ada nilai di tepi. So Ustazah nampak dalam kerja antum potong. Okey, soalan yang kedua. 2/1/4 darab 2/5. Okay, Ustazah dah cakap tadi apa yang antum kena buat mula-mula sekali. Okey, betul, antum kena tukarkan pecahan nombor bercampur jadi pecahan tidak wajar. Jadi 2 darab 4 8 campur 1 9. 9/4 darab 2/5. Okey, kita cuba konsep potong 9 dengan 4 boleh potong? Tak boleh. Kalau atas ni 8 bolehlah potong sebab dalam sifir 4 adalah 8. Tapi ni 9 tak boleh potong. Dia tak boleh bahagi dengan 4. 2 dengan 5 boleh potong tak? Tak boleh juga sebab dalam sifir 2 tak ada 5. Okey. Yang atas dengan bawah memang tak boleh potong. Kita tengok yang bersilang. 9 dengan 5. Dalam sifir 5 ada 9 tak? Tiada. Kalau sini 10 barulah boleh potong. Jadi ni tak boleh potong. 4 dengan 2 ada. Sebab 4 ada dalam sifir 2.
4 dalam sifir 2. 2 darab 1, 2. 2 darab 2, 4. Okey, jadi 9 darab 1, 9. 2 darab 5, 10. Ini adalah jawapan yang terakhir. Tak boleh kecilkanlah lagi. Okey. Yang ni antum tengok darab yang asas lah. Okey, yang ni Ustazah ajar darab yang asas. Okey, seterusnya. Okey. Seterusnya ialah konsep daripada dalam pecahan. Okey, antum kena tahu untuk darab pecahan ni dia punya kata kunci ialah daripada. Kalau dikata 1/5 daripada 60, bermaksud 1/5 darab dengan 60. Sama macam soalan ni. 3/5 daripada 25, bermaksud 3/5 darab 25. Okey, kita tengok sama-sama soalan ni. 3/5 darab 25. Antum kena tahu nombor bulat ni dia ada 2 rahsia besar. Okey. 25 ni ada 2 rahsia besar. Okey, kalau dia dalam pecahan, nombor bulat ni dia bersamaan dengan 1. Satu lagi rahsia dia, nombor bulat ni 25 belakang dia mesti ada titik. Okey, tu kalau antum belajar perpuluhan lah. So kalau 25 bersamaan dengan 25.0. 4 sama dengan 4.0. Jadi nombor bulat ni dia ada 2 rahsia besar. Kalau dalam pecahan dia adalah per 1. Kalau jadi perpuluhan dia ada titik di belakang. Okey. Okay, tapi perpuluhan kita tak belajar lah. Kita belajar ni je lah. Sebab ini baru masih lagi pecahan. So 25 adalah sama dengan 25/1. Jadi Ustazah dah ajar tadi antum belajar untuk potong. 3 dengan 1 dah tak payah potong sebab dah paling kecil. 5 dengan 25. Boleh potong ke tak boleh potong? Ada tak 25 dalam sifir 5? Ada kan? Ada. Jadi kita bahagikan dua-dua ini dengan sifir 5. 25 potong jadi 5. 5 bahagi dengan 5 dapat 1. Jadi 3 darab dengan 5, 15. 1 darab dengan 1 sama dengan 1. Antum kena faham 15/1 adalah bermaksud 15. Kan kita dah tahu rahsia nombor bulat tadi. Dia nombor bulat mesti per 1. Okey, soalan pertama dah selesai. Okey, soalan yang kedua. Soalan nombor 2 ni dalam bentuk pecahan nombor bercampur. Ingat, kalau kita nak selesaikan soalan berkaitan dengan pecahan nombor bercampur, kita boleh tukarkan jadi pecahan tidak wajar. Jadi kita darabkan dengan bawah dan tambah 1 di atas. 2 darab 4, 8 campur 1, 9. So 9/4 daripada darab 72. Okey. 72 adalah 72/1. Okey, kita boleh tengok silang cross ni. Boleh potong ke tak boleh potong? Okey, 1 dengan 9 dah kecil. 4 dengan 72. Apa dalam sifir 4 ada 72 ke tidak? Macam mana nak tahu? Bahagikanlah. 72 bahagi 4. 4 darab 1, 4. 7 tolak 4, 3. Turun 2. 4 darab berapa? 32. 4 darab lah 8. Jadi tolak dengan 32. Dapat jawapan. Ni potong jadi 18. 72 bagi 4, 18. 4 bagi 4, 1. Jadi jawapan antum akan jadi 9 darab 18. 18 darab 9. Nombor besar di atas lebih mudah untuk darab. 8 darab 9, 2. 7. 1 darab 9, 9 campur 7.
16. 162. 1 darab 1 per 1 sama dengan 162. Okey. Jadi yang telah tahu konsep daripada bermaksud darab dalam pecahan. Okey, soalan seterusnya. Soalan seterusnya adalah contoh. Okey, soalan seterusnya ialah contoh dalam bentuk penyelesaian masalah. Kita baca sama-sama. Kelas 1 Al-Qasas ada 21 orang murid. Okey. Satu kelas ada 21 orang murid. 3/7 daripada jumlah murid ialah perempuan. Okay. Dia kata kat sini 21 orang semua murid. Okay, yang diberi apa? Diberi jumlah murid 21 orang. Lepas tu murid perempuan 3/7 daripada jumlah murid. Jadi murid perempuan adalah 3/7 daripada, darab dengan 21. Tapi soalan ni tak nak murid perempuan, dia nak murid lelaki. Soalan begini biasa ditanya dalam UPSR. Memang kecuaian berlaku kerana ada beberapa murid yang dia terus darab 3/7 darab 21 dah siap. Dia tak menjawab soalan sebab ini untuk murid perempuan. Sekarang yang dicari adalah murid lelaki. Murid lelaki yang kita tak tahu berapa orang. Ini yang kita kena cari. Okey. Selesaikan dulu murid perempuan. Okey, 3/7 darab 21. 21 sama dengan 21/1. 31 dah tak payah potong. 7 dengan 21. Dalam sifir 7 ada 21 tak? Okey, saya dengar jawapan antum. Antum cakap ada. So, 7 bagi 7, 1. 21 bagi 7, 3. Jadi, 3 darab 3 sama dengan 9 orang. Jadi, murid perempuan ada 9 orang. Sekarang ni, kita nak cari murid lelaki. Kita dah tahu semua 21, 9 orang perempuan. Jadi, berapa orang lelaki? Apakah operasinya? DDoS. Ingat formula DDoS. Diberi, dicari, operasi. Dan selesaikan. Operasinya ialah tolak. Jadi apa tolak apa? Yang jumlah murid tolaklah dengan murid perempuan, dapatlah jumlah murid lelaki. 21 tolak 9, 11 orang. 12 orang. Jadi 12 orang murid lelaki. Okey, sebenarnya ada dua cara untuk selesaikan soalan ini. Antum boleh buat jumlah murid tolak dengan murid perempuan. Kita cari dulu murid perempuan, dapatlah jumlah murid lelaki. Ada lagi satu cara di mana antum boleh menggunakan teknik pecahan. Okey, antum kena tahu jumlah penuh adalah, okey, kita dah tahu dalam bentuk pecahan kan. Okey, Ustazah contohkan dalam bentuk carta pi. Okey, kita dah tahu 3/7 daripada jumlah murid ialah perempuan. Okey, kita kena buat pecahan 7. Sorry. Tak berapa bulat pula. Anggap ni okey. Satu kelas
penuh adalah 7/7. 7/7 adalah kelas penuh. Maksudnya jumlah murid penuh adalah 7/7. Dalam bentuk pecahan, kalau kita nak kata jumlah adalah yang 7/7. Okey. Dan 3/7, okay, kita lorikkan. 3/7 adalah perempuan. Jadi dalam bentuk pecahan, yang lelaki adalah 7 tolak 3, 4/7. Tapi jawapan tak nak dalam bentuk pecahan. So antum kena jadikan dalam bentuk nombor. 4/7 ini adalah 4/7 daripada jumlah asal 21 orang murid. Okey. 77 bersamaan dengan 21 orang murid. Kita dah tahu jumlah asal 21. 21 sama dengan 7/7. Tolakkan dengan yang perempuan 3/7 dapat 4/7. Jadi 4/7 ini adalah 4/7 daripada 21 orang murid. Jadi antum kena selesaikanlah 4/7 darab 21. Antum akan dapat jawapan menjadi 3 kan tadi, 12 orang. Sama tak dengan yang atas? Sama. Tapi kita menggunakan konsep pecahan. Jumlah semua jadi penuh, 7/7 tolak dengan 3/7 dapat 4/7. Dan 4/7 adalah daripada jumlah semua murid, 21 orang. Jadi kita selesaikan. Kalau antum dalam peperiksaan IPSR, antum boleh buat dua cara ni lah, salah satu lah. Ini betul, ini pun betul. Okey, cari murid perempuan dulu pun boleh, tolakkan siap-siap, ataupun menggunakan cara pecahan. Okey, ini contoh soalan penyelesaian masalah. Okey, ini adalah contoh soalan kebat. Mungkin kebat lah ni. Okey, ini soalan tambahan Contoh 1. Apakah nilai M? Maaf, Ustazah lupa. Apakah nilai pecahan? Maksudnya pecahan lah kan? Apakah nilai M? Okey, jadi agak-agak jawapan antum apa untuk yang pertama ini? Macam mana nak buat? Saya sebagian tengok. Okey, ada yang dah jawab. Ada yang jawab. Saya dengar ada yang dah berbunyi, ada yang jawab. Okey. Jadi, nilai M, kita kena tahu konsep pecahan. Bila kita nak tengok dalam bentuk gambar rajah ini, pastikan pembahagiannya sama rata. Kalau kita tengok kat sini, ini bentuk 4 segi. Ini bentuk segitiga. Jadi dia tak sama rata. Apa yang kita perlu buat? Kita kena bahagikannya menjadi sama rata. Okey, sekarang ni kita dah nampak kat sini. Patutnya ia adalah segitiga lah untuk jadikan dia sama rata. Jadi apakah nilai M? Kita dah boleh cari. Atas adalah pengangka ialah yang kawasan melorik, dan penyebut ialah keseluruhan petak segitiga. Jadi 1, 2, 3. 3 per. Okey, tengok segitiga, jumlah semua segitiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jawapannya adalah 3/8. Okey, ingat konsep pecahan. Bila antum ingin mengira mengikut gambar rajah, pastikan pembahagiannya adalah sama. Okey, sama dengan soalan ni juga. Macam mana nak cari nilai M? Kita dah tahu nilai M. Okey, kita dah tahu nilai M dan kita nak cari nilai N dulu. Macam saya dah cakap tadi, ingat konsep pecahan. Konsep pecahan, kalau kita nak tengok dalam gambar rajah, pastikan bentuk, saiz semua sama. Jadi ini tak sama, kita kena samakan dulu, kita belah dua. Kita belah dua yang ni. Jadi kita dah tahu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6/8.
Yang berlorek 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6/8. 6/8 boleh kecilkan lagi ke tak? Dalam sifir berapa? Pandai. Bijak antum. Dalam sifir 2. Jadi 6 bagi 2, 3. 8 bagi 2, 4. 3/4. Dah selesai ke belum? Belum. Kena tambahkan. Jadi M tambah N sama dengan 3/8 campur 3/4. Tak sama bawah. Kena samakan. Dalam sifir 4 ada 8. 4 darab 2 darab 2. Sama balik yang tadi. Lucu lah. Sepatutnya saya terus, maaf, tadi patutnya saya terus ambil ni sebab dah sama penyebut, tak perasan. Okey, 3/8 campur 6/8 sama dengan 9/8. Tak boleh dalam bentuk pecahan tidak wajar. 9 bahagi 8. 8 darab 1, 8. Tolak. Jadi, jawapan akhir adalah 1/8. Okey, itu sahaja daripada Ustazah untuk contoh darab dalam pecahan pada minggu ini. InsyaAllah semoga dipermudahkan untuk antum menjawab soalan latihan yang Ustazah beri pada minggu ini. Dan selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.